Kan? Saya baru balik Afghanistan dalam kajian sejarah tuan-tuan sekalian. Dekat sana mereka dah kimbarkan panji-panji putih. Belah kita Nabi sebut panji hitam. Besok peperangan akhir zaman antara orang beriman penyembah Allah dan juga penyembah syaitan yang dipimpin oleh Dajjal akan berakhir dekat Palestin itu. Besok dekat akhir zaman akan berlaku satu peperangan besar. Ada 3 figura penting. Figura ni maknanya tokoh penting. 1 Imam Mahdi, 1 Dajjal, 1 Nabi Isa. Gelombang pertama adalah keluarnya zahir Imam Mahdi. Okay? Orang ni beria banyak nak mengaku di Imam Mahdi. Imam Mahdi ni bukan satu jawatan yang cool tau. Macam aku Imam Mahdi man, come on . Dia bukan satu jawatan yang cool. Dia tanggungjawab berat. Gelombang pertama dia kena perangi raja-raja yang teruk ni . Raja-raja Islam yang teruk untuk tunduk kat dia. Bukan senang tau. Nak perang Raja Saudi dengan Syria, dengan Jordan, kan senang tau. Kan? Saya pun kan, kenapa orang suka ngaku Imam Mahdi? Kan macam cool lah, macam Imam Mahdi man. Macam tu kan. Padahal berat tanggungjawab tu. Gelombang kedua kena berperang dengan negara-negara kafir. Lagi susah. Kalau negara kafir sekarang mana? Amerika, Rusia. Kan senang ke? Susah tu. Menang. Dah menang-menang lebih kurang 7 tahun, datang satu orang bernama Dajjal. Dajjal ni gelarannya Al-Masih. Dalam dunia ni ada 2 orang saja gelaran Al-Masih. Satu Dajjal, satu lagi Nabi Isa. Sebab apa? Dua-dua ni Allah bagi kelebihan yang sama. Nabi Isa boleh turunkan hidangan di langit, Dajjal boleh turunkan hidangan di langit. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati, Dajjal boleh hidupkan orang mati. Nabi Isa boleh ubat penyakit pelik, Dajjal boleh ubat penyakit pelik. Sebab tu waktu Dajjal keluar, Nabi sebut jangan kamu berharap untuk jumpa dengan dia. Jangan. Bertembung, tawakal pada Allah. Tapi jangan, aku kuat iman, mana pergi, jangan. Fitnah dia besar. Besar fitnah dia. Katakan datang kat ibu-ibu akak-akak kan. Dia kata, Kak, saya nak jadi kakak muda umur 17 tahun. Kakak ni berdengkuk-dengkuk, lutut sakit . Okey, tak apa. Saya bagi lutut 17 tahun, pinggang macam 17 tahun, cantik macam 17 tahun. Ya kejal. Ya cik, betul. Betul cik. Cik tak percaya? Ya kejal. Kau jangan main jal. Betul. Peling. Sehat macam 17 tahun. Susah tu. Susah. Lepas tu Nabi kata jangan harap untuk berjumpa. Kuat mana iman kita, belum tentu kita tahan. Waktu tu tuan-tuan sekalian, Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar, ahli kitab akan bersama orang beriman, masuk Islam. Sebab ahli kitab dia tak akan sembah syaitan. Yang akan bersama-sama orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ahli kitab akan bersama orang Islam. Waktu tu susah. Tapi susah pun tak lama, 40 hari je. Tapi 40 hari tu rasa lama. Satu hari pertama rasa setahun. 2 hari pertama, maknanya hari kedua rasa sebulan. Hari ketiga rasa seminggu. Barulah sehari begitu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Isa. Ini 3 figura penting. Lepas tu Nabi Isa. Nabi Isa memimpin umat Islam. Nabi Isa turun daripada Manaratul Baida. Menara putih. Jadi ketika itu Imam Mahdi pun dah macam tak mampu nak kawal. Siapa bersama Imam Mahdi? Dia dan juga ahli-ahli yang bersama-sama dia daripada Panji Hitam, daripada timur. Tuan-tuan tak boleh nafikan tuan-tuan anak timur. Tuan-tuan suka ke tak suka tuan-tuan anak timur? Kita ni anak timur. Adakah kita ke tak? Wallahu alam. Tapi kita anak timur. Kita kena faham benda tu. Jadi ketika itu bergabung Nabi Isa, Imam Mahdi dan orang-orang bersama-sama ni berjuang, lawan. Dan ketika itu peperangan sengit. Kita baca sebab happy ending dia. Sebab dah kalah lah tu, kena bunuh. Happy ending. Tapi dua-dua tu mempunyai kelebihan yang sama-sama kuat. Siapa yang menang? Yang menang yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sebab Nabi Isa tu. Tapi yang dibantu. Peperangan tu sangat. Dajjal bukan kaleng-kaleng juga tau. Kelebihan dia. Lepas tu peperangan sangat. Banyak yang syahid.
Wayuqtalu Dajjal, dan Dajjal dibunuh di Babun Lut, di pintu kota Lud. Kota Lud ni 15 km daripada Tal Abib. Kan? Orang Yahudi ni dia percaya tau. Orang Yahudi ni tuan-tuan sekalian, oleh kerana banyaknya nabi-nabi diutus daripada bangsa Bani Israel, nature percaya benda gaib tu memang banyak kat dia. Sampai dia khurafat. Dia terlalu khurafat. Dia paling khurafat daripada mana-mana bangsa di dunia. Badan dia penuh tangkal tau. Dulu kan era Sharon kan koma 5 tahun. Saya tanya dia, come on, kau pun tahu dah brain death. Orang tu mati dah, consider mati lah. Tapi kenapa kau simpan? No. Dia kena sihir orang Islam. Kita tengah cuba ubat dia. Dia betul dia. Lepas tu lepas 5 tahun dia isytiam memang era Sharon mati kan, saya cakap dia, apa macam? Kan? Mati dah sekarang. Kita tak boleh lawan lah sihir orang Islam ni. Dia kuat lah kan. Dia percaya Rasulullah kena sihir. Dia memang khurafat. Tuan-tuan, kenapa budak kecil baling batu, dia boleh tembak budak tu? Sebab bagi dia kena batu tu sway. Kena batu tu, Allah sway lah hidup. Baik aku tembak budak ni. Dia bukan takut sangat, bukan sakit sangat batu. Tapi dia ada pahaman macam tu. Dia memang pelik, tuan-tuan sekalian. Saya kalau pergi sana, saya suka menyakat dia. Kalau saya pakai cincin, saya jangan pakai cincin. Tapi kalau pakai cincin, saya suka menyakat dia. Kau tahu tak? Cincin aku ni kan, malam-malam kan, dia boleh mimpi tau. Dia suka cerita macam tu. Jual lah kat aku. Mana boleh. Dia suka cerita macam tu. Seprofesional mana tuan-tuan sekalian. Dia memang khurafat. Lepas tu Dajjal keluar, dia boleh percaya Dajjal. Seprofesional mana pun. Jadi, Dajjal dibunuh di Babun Lut. Dan Yahudi buat pengkalan tentera dekat Babun Lut tu. Sebab nak protect Dajjal. Kan? Ada tahu tuan-tuan sekalian. Nabi sebut, besok dekat akhir zaman waktu peperangan Dajjal, semua batu-batu dan pokok-pokok mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah. Ni, Yahudi ada kat sini ni. Bunuh dia, tangkap dia. Yahudi yang menyembah syaitan ya. Kecuali satu pokok bernama Gharqad. Dia tanam pokok Gharqad. 2012, kempen tanam pokok Gharqad kat Israel. Gharqad kan. Kita jangan tanam pokok Gharqad dekat Putra Haid ya. Nanti Yahudi menyorok bagi kita. Kan jadi pada dia memang macam tu. Jadi dibunuh Dajjal di situ. Kan? Dan tuan-tuan sekalian, apa hubungan kan? Maknanya kita sana hubungan kalau dalam hadis adalah panji-panji hitam daripada belah timur. Kan? Kita mungkin nak mengelak bercerita supaya tak nak ada orang obses, akhirnya jadi macam halunisasi. Kita nak cerita macam tu. Tapi benda tu memang wujud. Lepas itu daripada hadis Nabi SAW. Cuma kena dengan ilmu lah. Jangan obses-obses terlalu sampai halunisasi, sampai ngaku Imam Mahdi apa, jangan. Dengan ilmu. Kan? Tapi kena bersedia tuan-tuan sekalian. Tapi tuan-tuan, saya nampak akhir-akhir ini dengan sendiri seolah-olah Allah menyediakan. Tiba-tiba orang Melayu kita macam, kita tak tahu, mungkin Timur tu bukan kita, Wallahualam. Tapi kita bangsa Timur. Tiba-tiba orang kita jadi macam, Alhamdulillah, kan? Tok masjid ni penuh tuan-tuan sekalian. Kan hari-hari penuh macam ni kan? Hari penuh kan? Macam ni kan? Maksudnya, memang anak-anak muda pelik tau. Balik pada Islam. Memanah berkuda tuan-tuan sekalian. Uish, cambah macam apa kat Malaysia ni kan. Memanah berkuda. Orang Arab pun kemahiran tu tak berapa ada dah sekarang. Orang kita ikut pertandingan. Antara yang mencipta nama juga kat dunia memanah berkuda orang Melayu kita. Kan ikut pergi mana-mana memanah berkuda pertandingan orang Melayu kan. Menang tau. Kat peringkat dunia pun. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, kan? Maksudnya kita paling kurang step pertama wujudkan awareness, kesedaran. Aku ni bangsa Timur, ada janji Nabi SAW mengenai bangsa aku. Doa untuk kita dan keturunan kita. Tuan-tuan jangan lupa doakan anak-anak menjadi anak soleh. Kalau bukan mungkin zaman kita, siapa tahu untuk anak-anak kita. Kan? Kalau anda kata orang zaman dulu tu berusaha untuk menombangkan kota Konstantinopel berdasarkan hadis Nabi SAW, dari zaman sahabat tau. Lepas zaman sahabat tak berjaya, zaman tabi'in. Lepas tabi'in tak berjaya, zaman tabi'in. Selama 700 tahun, tuan-tuan sekalian, hadis itu dipegang dengan yakin. Sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih berjaya tombangkan. Sebanyak 23 kali operasi yang gagal menombangkan kota Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih adalah operasi yang ke-24. Kan? Berjaya. Kan? Begitu juga dengan janji Nabi SAW mengenai orang-orang Timur. Jadi paling kurang kita doakan zuriat kita. Juga kita doakan. Kan? Kemudian kita doakan juga mengenai maksudnya diri kita. Orang jadi orang soleh, jadi orang solehah. Kan? Kemudian tingkatkan ilmu. Ilmu kena tingkatkan.
ilmu, kan? Banyakkan baca, banyakkan dengar kuliah-kuliah agama. Surau penuh kan? Kempenkan tuan-tuan sekalian. Biar orang banyak datang ke surau. Macam hari ini penuh, alhamdulillah. Banyak kan surau, banyak kan? Kempen orang datang surau. JK pula kreatifkan macam mana orang nak ramai kat surau. Untuk JK pula maknanya macam mana nak buat biar banyak lagi orang datang ke surau ni. Kan? Maknanya bagai-bagai media yang ni war-warkan. Tolong war-warkan. Ada kuliah ni, ada kuliah ni. Siapa saya tanya kan yang dengar kita ni tuan-tuan yang ini semua satu perjuangan lah saya kata. Begitu juga maknanya selain daripada tu kesihatan jaga, makan jaga, biarlah bersenam ya kan. Ni beria-ria kan. Dajjal lawan lah apa semua tapi tak fit tuan-tuan sekalian. Badan bagi sihat. bagi sihat badan. Sebab kesihatan tu benda yang disebut supaya kita jaga kesihatan. Kalau tak kita pun anak kita tengok kita jaga kesihatan, maknanya dia dapat contoh yang bagus. Begitu kan. Selain daripada itu, saya nak cadangkan hafal surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Dan zikirkan. Sebab dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang menghafal surah Kahfi aman daripada fitnah Dajjal. Kalau tuan-tuan boleh hafal lagi bagus, lepas ayat akhir ada doa yang Nabi ajar. Kan innaka Hamidum Majid, ada doa, banyak versi. Mana boleh belajar? Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baca doa tu. Baca doa tu pendek je. Lepas ayat akhir, lepas selawat Ibrahimiyah tu. Dan yang terakhir tuan-tuan sekalian, dalam bab Palestin ni kita doa. Doakan, jangan lupa dalam doa kita. Kalau boleh bantu mampu keuangan, bantu dengan keuangan. Tak mampu dengan doa. Jadi tuan-tuan sekalian, selain daripada itu maksudnya kesedaran pentinglah. Wawarkan untuk kesedaran balik pada agama. Balik kepada pegangan agama, balik pada akidah yang benar, Ahlussunnah wal Jamaah. Balik kepada pegangan yang maknanya akhlak yang betul. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kebaikan kepada kita, ahli keluarga kita, negara kita dan seluruh Islam. Amin ya rabbal alamin.